saya ingin membacakan ayat yang tidak dibaca oleh Beruas, iaitu jika tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seorang ahli dewan itu atau seorang yang layak dipilih menjadi ahli dewan itu yang hendak dipilih sebagai Tuan Yang Di-Pertua, hendaklah memastikan terlebih dahulu iaitu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan juga hendaklah memberitahu kepada setiausaha, ini penting, hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Perkataan sebelum mesyuarat tidak dibaca oleh Beruas. Jadi mesyuarat yang dimaksudkan Tuan Yang Di-Pertua adalah 13 hari bulan Julai. Jadi notis kalau tak ada kekosongan macam mana? Hari bulan sebelum saya setuju. Kalau tak ada kekosongan macam mana nak namakan calon? Timbalan Yang Di-Pertua, saya setuju sepenuhnya dengan bacaan yang telah dibuat oleh Kota Baru. Dan bagaimanakah pencalonan secara bertulis 14 hari sebelum mesyuarat boleh dibuat, melainkan Dewan Yang Mulia ini ditangguhkan seperti yang telah tadi Port Dickson memberi contoh-contoh masa lampau. Sebab itu saya nak tanya Kota Baru, bagaimana? Macam mana contoh? You kata ini kes yang pertama, mana ada contoh? Bukan. This is the first case. No. Contoh. No, tadi ada. Are you agree this is the first case? No. And all the Pilihan removal of speaker, this is the first case. Cara memilih pernah dibuat. Bezakan. Removal of speaker, this is the first case. Tapi untuk pemilihan speaker kita sudah buat banyak kali. Setiap kali mesti ada sekurang-kurangnya 14 hari notis secara bertulis. Bagi tahu Kota Baru, bagi tahu Dewan ini bagaimana ini boleh dibuat semasa Pakatan Harapan tanpa isu speaker. Ini bukan saja. Kamu menteri sekarang. Jelas. Bagi Kota Baru, tolong sebagai seorang peguam bagi tahu saya dan semua ahli-ahli bagaimana ini boleh dibuat. 2018 ada notis 14 hari, tetapi kerajaan PH bulldoze saja pada hari itu. Speaker, kekosongan hanya bermula pada hari ini. Kekosongan hanya berlangsung bermula pada hari ini. Sebelum ini tidak. Jadi 14 hari notis itu hanya akan bermula pada hari ini. Kita undi je, tak payah bincang lama-lama buang masa. Kekosongan hanya bermula pada hari ini. 14 hari selepas pengosongan. Tidak, kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. Where is the provision in the Timbalan speaker. Turun Pak, where is the provision? Timbalan speaker. Show me. Kota Baru, you're a lawyer. Kota Baru, you're a lawyer. Tak ada. You're a lawyer. Minta Come on. ruling. Baik, Timbalan speaker. Kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. saya akan buat ruling. Dalam tempoh 14 hari memang hanya ada satu nama sahaja. Ya. Dan tidak ada. Ya, saya penjelasan telah dibuat tadi oleh Kota Baru. Ya. Saya minta setiausaha teruskan. Oh, Timbalan speaker. Kami kekosongan berlaku kembali. Tetapi kami minta 14 hari speaker namakan calon. Kami tidak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa. Kami minta 14 hari speaker. Seterusnya saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meneruskan. Point of order. Timbalan speaker. Timbalan speaker. Point of order. Timbalan speaker. Point of order sini. Timbalan speaker. Point of order. Ahli Parlimen Santubong telah menyatakan dalam bernama bahawa 14 hari perlu diadakan. Kemarin sudah diterbitkan di bernama Ahli Parlimen Santubong berkat. Saya minta terus Yang Amat Berhormat Perdana Menteri teruskan. Point of order. Timbalan speaker. Point of order. Saya mohon mencadangkan Menteri yang berbahagia bin Azizan dan saya dipilih 14 hari dengan Menteri Rakyat dan mesyuarat telah memastikan bahawa beliau setuju tidak boleh menafikan hak kepada mana-mana ahli. Kami minta Yang Berhormat Perdana Menteri jelaskan. Tangguhkan
jawab kenapa kami tak diberi peluang, Perdana Menteri. Yang berhormat Perdana Menteri, kami minta penjelasan. Inilah kenapa kami tak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa? Tak ikut peraturan. Kenapa nafikan hak kami untuk mencalonkan siapa-siapa? Kenapa? Yang berhormat Perdana Menteri. Majlis Mesyuarat dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Azhar bin Azizan Elias Harun masuk ke Dewan. Sangat memalukan. Tak ikut peraturan. Parlimen membuat undang-undang sendiri. Yalah, abang. Setiausaha Dewan Rakyat. Setiausaha Dewan Rakyat jangan terlalu ada. Mesti ikut undang-undang peraturan yang ditetapkan. Mana boleh tak ikut peraturan. Yang berhormat Perdana Menteri, kami mohon penjelasan. Kenapa kami tak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa? Saya ingin mengatakan bahawa tidak adil dalam keadaan seperti ini. This is not fair. You never give us an opportunity to make our proposals and Pastikan hak untuk memilih speaker. kenapa kami tak diberi peluang? Tuan Speaker baru, saya minta ikut undang-undang. Mesti ada. Ada maruah. Ahli-ahli yang berhormat. Ada maruah. Ada maruah. Ada maruah. Saudara Sultan. Ada maruah. Tuan yang di-Pertuan Dewan Rakyat akan mengangkat Hidup speaker. Hidup speaker. Malu speaker. Memalukanlah speaker. Malu speaker. Malu speaker. Maruah keluar dewan lah. Memalukan. Malu speaker. Malu. Malu speaker. Malu speaker. Apa ni? Apa ni? Malu speaker. Apa? Apa satu boleh keluar? 46 Azhar dan Elias Harun Tarik balik. setelah dipilih memegang jawatan yang di-Pertua Dewan Rakyat kan Anda dah pilih. Tak ada pilih. mengangkat Ini. ikrar Belum selesai lagi. Ada masalah belum selesai lagi. saya akan menunaikan kewajipan jawatan Ada masalah belum selesai lagi. Prosedur tidak diikuti. kepada saya bahawa saya akan menumpangkan Saya sebagai ahli parlimen tidak diberi peluang untuk menamakan calon speaker. akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Okey, sekarang si halau saya yang tak baik. Awak semua ni korang sopan lah. Saya akan Siapa yang orang usul ambil speaker ni? tak ajar. Standing order pun dia tak mahu layan. Siapa yang usul untuk speaker ni? Anyone for this speaker? All of you out there. Mengikut All of you out there. peraturan 46, All of you out there. Anyone for this speaker? Halau mereka, halau. Speaker kontrol mic. Jangan bagi dia orang cakap. Sekarang kita teruskan pemilihan timbulan speaker. Harap jadi speaker lah. saya akan teruskan dengan ucapan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayarlah berucap. Kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berucap. Dan selamat sejahtera. Tak dipilih pun. Ahli-ahli yang berhormat. Kerajaan pintu belakang. Pun pintu belakang. Kerajaan pintu belakang. Speaker pun pintu belakang. Tak buat ikut. Ada rasa malu tak? Ini speaker tebuk atap. Ini speaker tebuk atap. Dah tutup yang itu. Ya. Kena tekan. Dan tak ada orang TU dah. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat semua. Kena tekan. Ya. Terlebih dahulu
mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mencadangkan saya untuk dipilih menjawat jawatan yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini. Saya mengambil kesempatan. Nobody appointed you. You did not even face competition. This is the problem. You did not even face competition. Tolong diam. Ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat kerana melantik saya sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terima kasih saya juga kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam proses pelantikan saya walaupun tidak menyokong pelantikan saya. Kerana dengan mengambil bahagian di dalam proses itu, ahli-ahli yang berhormat telah menyubur dan menyemarakkan lagi amalan demokrasi berparlimen kita. Pelantikan ini adalah satu penghormatan yang tinggi kepada saya. Namun saya sedar bahawa ianya juga adalah satu amanah negara kepada saya. Seperti mana ikrar yang telah saya bacakan tadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan memenuhi amanah tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, memandangkan keahlian Dewan Yang Mulia ini yang dipenuhi dengan ahli-ahli yang amat berpengalaman, para peguam yang tersohor dan para cendekiawan yang ternama, saya tidak perlu lagi menyentuh tentang konsep pembahagian kuasa, separation of powers yang kita amalkan dan kedudukan parlimen di dalam skema pentadbiran negara, kerana saya rasa ahli-ahli yang berhormat semua sudah tentunya lebih arif daripada saya tentang hal tersebut. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Syaram.